Dua adun APKO keluar parti kini mesra Parti Perikatan Nasional. Gabungan parti kerajaan pimpinan warisan bagaimanapun masih memegang 2/3 majoriti dalam DUN. Dua anggota Dewan Undangan Negeri ADUN daripada Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO mengumumkan keluar parti. Limus Juri Kuala Penyu dan James Ratib Sugut mengumumkan menjadi wakil rakyat bebas mesra Perikatan Nasional PN. Lapor perkhidmatan berita pantas bernama. Langkah itu menyebabkan APKO hanya mempunyai dua adun. Gabungan parti kerajaan pimpinan warisan bagaimanapun masih memegang 2/3 majoriti dalam Dewan Undangan Negeri DUN. Dalam perkembangan berita yang seterusnya, pemuda UMNO Gesa Saifuddin jawab isu pelantikan Erik Paulsen. Gesaan agar pelantikan peguam terbabit dibatalkan turut dibuat beberapa pemimpin kanan bersatu. Selepas PAS, kini pemuda UMNO pula menyuarakan desakan agar pelantikan peguam hak asasi Erik Paulsen sebagai Ahli Majlis Perundangan Komunikasi dan Multimedia MPKM dibatalkan. Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajidi Dusuki mempersoalkan asas dan rasional pelantikan itu dan meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah tampil memberi penjelasan. Beliau mendakwa Paulsen pernah mengguris hati orang Islam dengan kenyataan berbaur penghinaan terhadap Islam. Antaranya mendakwa khutbah Jumaat yang disediakan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia, JAKIM, mempromosikan ekstremis pada 2015. Jika kepakaran dalam perundangan dan hak asasi manusia menjadi sandaran, pemuda UMNO beranggapan ramai lagi tokoh peguam atau aktivis yang sederhana dan lebih memahami batasan kebebasan bersuara yang menyantuni acuan masyarakat timur bertunjangkan prinsip agama dan budaya boleh menjadi pilihan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terdahulu, Paulsen yang juga wakil Malaysia dalam Suruhanjaya Antara Kerajaan ASEAN mengenai hak asasi manusia AICHR antara 15 ahli MPKM. Ashraf Wajidi berkata lagi, pihaknya berharap Saifuddin tidak mengulangi apa yang disifatkannya sebagai keterlanjuran ketika pentadbiran PH yang kuat mempelopori dan mempromosi agenda meratifikasi ICERD, Statute Rome dan pelbagai konvensi hak asasi manusia antarabangsa yang baginya akan menggugat kestabilan negara, pelbagai agama dan kaum. Terdahulu, Timbalan Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari dan Ketua Penerangan Pusat PAS Kamaruzaman Muhammad turut menggesa pelantikan Paulsen dibatalkan. Jangan ulang kesilapan lalu. Paulsen ketika dihubungi semalam enggan mengulas mengenai perkara tersebut. No comment. Lebih baik begitu untuk tidak memberikan komen, katanya kepada Malaysia Kini. Malaysia Kini sedang cuba mendapatkan reaksi Saifuddin berkaitan gesaan itu. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Kenapa Ustaz lebay tak tegur Anwar? Presiden PKR itu berkata beliau amat menentang sentimen perkauman dan tindakan sebegitu bertentangan dengan ajaran Islam. UMNO dan PAS telah meniup sentimen perkauman sehingga menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan PH hilang dukungan akar umbi orang Melayu, kata Anwar Ibrahim. Presiden PKR itu berkata beliau amat menentang sentimen perkauman dan tindakan sebegitu bertentangan dengan ajaran Islam. Namun malangnya Pak Lebay tidak menegur perbuatan itu. Anwar berkata meskipun sukar untuk mengungkapkan tetapi hakikatnya sentimen ataupun hasutan berbaur perkauman semakin meningkat. Seperti andaian ramai kerana sentimen ini dihasut oleh parti-parti politik khususnya UMNO dan PAS. Untuk saya jelaskan, benar hasutan ini meningkat. Walaupun saya sebagai seorang Muslim berasa sukar untuk menelan kerana sebagai seorang Muslim untuk menerima sikap perkauman sempit itu bertentangan dengan keyakinan saya sebagai seorang Muslim yang mesti adil, mesti bersifat kemanusiaan, tidak boleh menindas atau menghina kaum atau menghina agama, katanya ketika wawancara eksklusif bersama Malaysia Kini. Rasulullah SAW larang hina bangsa lain. Anwar berkata demikian ketika ditanya mengenai kemarahan orang Melayu selama 2 tahun terhadap pentadbiran PH sehingga hilangnya dukungan orang Melayu
kepada pakatan itu. Untuk rekod, PAS dan UMNO mengapalai bantahan secara besar-besaran terhadap usaha kerajaan PH untuk meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ISEP. Ia membawa kepada satu perhimpunan aman secara besar-besaran terhadap kerajaan di ibu negara sebagai manifestasi bantahan terhadap usaha meratifikasikan ISEP. UMNO dan PAS mendakwa usaha kerajaan untuk meratifikasi ISEP adalah sebagai langkah yang akan menggugat kedudukan Islam, raja-raja dan juga hak orang Melayu. Selain itu, UMNO dan PAS juga turut menyerang DAP sebagai parti yang anti kepada Melayu dan Islam di negara ini. Memetik kisah para sahabat Rasulullah SAW, Anwar berkata baginda melarang menghina bangsa lain yang bersifat perkauman, tetapi tidak diajar dalam agama kita Islam sebegitu. Bagaimana dalam amalan praktis kita begitu lari dari asas? Mana takzirah kita, ustaz kita, lebay kita nak menegur ini. Jadi disebabkan itu saya nak sanggah, katanya lagi. Bagaimanapun jelas Anwar dalam konteks pentadbiran PH, parti itu harus menerika hakikat bahawa ada kalanya mereka mengeluarkan kenyataan yang melukakan hati orang Melayu. Tapi dalam konteks pemerintahan pentadbiran PH, kita harus terima juga. Kita kadang-kadang cuba berbuat-buat kenyataan yang melukakan perasaan orang Melayu. Tambahnya lagi, semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda mendengarkan video ini sehingga ke penghujungnya. Teruskan sokongan anda dengan like dan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk kongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Terima kasih.